نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Surah At-Taubah ayat 18. Yang berusaha, yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surah Umar Abdul Aziz, dikasihi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati dan disayangi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat dan kasih sayang Allah, dapat sama-sama kita melaksanakan tuntutan kewajipan ke atas kita sebagai seorang mukmin dengan kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Lantaran itu, kita penuhi masa kita yang terluang ini untuk kita mendalami ilmu agama. Dengan kita menuntut ilmu agama, maka sedikit sebanyak akan memberikan sinar dalam hidup kita seharian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi menceritakan kepada kita tentang siapakah yang menjadi tetamu Allah, yang mana mereka ini dipilih untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya sahaja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid rumah Allah itu ialah orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang itu mestilah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dan yang ketiga adalah orang itu mestilah wa aqamas salah, orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, orang yang mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan yang kelima, orang itu adalah orang yang tidak takut melainkan takut hanya sahaja kepada Allah Jalla wa Ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, antara nikmat yang kita kena syukur bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kelapangan, tuan-tuan. Allah kurniakan kepada kita kekuatan duduk di dalam majlis ilmu. Antara kematangan seseorang kita nak lihat, tuan-tuan, bukan kerana umurnya meningkat, bukan kerana dia lebih tua daripada kita. Ada 3 tanda untuk kita melihat kita nak lihat kematangan seseorang adalah dengan kita menilai ilmunya. Yang pertama, matang seseorang terletak pada ilmu. Kalaulah susuk tubuh badan itu adalah orang yang berilmu, maka dia dinilai sebagai satu orang yang matang. Kedua, kematangan seseorang itu dinilai sebagai bila mana orang itu beradab. Kita tengok dia ni usia dia muda, umur dalam remaja aja 18 tahun, tetapi dia punya adab kalah orang yang usia 50 tahun. Tuan-tuan tengok macam mana dia santuni para ulama, para guru. Tuan-tuan tengok macam mana dia santuni orang yang lebih tua daripada dia. Maka di situ kita menilai orang ini merupakan orang yang matang. Dan yang ketiga, kita menilai juga kematangan seseorang adalah bila mana kita melihat susuk tubuh badan ini
lenggoknya penuh dengan pengalaman. Orang yang pengalaman, tuan-tuan, berpengalaman ini kita nampak dia dalam keadaan yang sangat tenang. Bila dia berucap, bila dia bercakap, tuan-tuan tengok penuh dengan ketenangan. Tidak nampak gelojoh, tidak nampak kelam kabut. Maka di situ kita menilai orang ini merupakan orang yang matang. Jadi ada 3 fasa untuk kita menilai kematangan seseorang, bukan dengan usia, tuan-tuan. Jadi antaranya malam ini Allah pilih kita duduk di dalam majlis ilmu. Maka majlis ilmu inilah yang mengangkat kemuliaan seseorang. Bukan senang nak duduk depan orang yang lebih muda dari kita. Bukan senang kita nak duduk dalam keadaan kita bersila, orang lain duduk atas. Ada di kalangan kita dia biasa duduk atas kursi yang empuk, biasa duduk sign check, biasa duduk bagi arahan pada orang. Tiba-tiba aku nak duduk depan orang. Jadi kemuliaan inilah yang bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di dalam majlis ilmu, maka Allah angkat kemuliaan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut dalam Quran. Allah mengangkat darjat bagi orang yang beriman dan Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Tuan-tuan. Jadi syukur pada Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, ada 5 orang tetamu Allah, orang yang dipilih untuk mengimarahkan rumah Allah. Pertama, orang itu mestilah orang yang beriman kepada Allah. Wa aqam wal yaumil akhir, dan juga yang kedua dia beriman kepada hari akhirat. Kenapa, tuan-tuan? Persoalannya, kenapa orang itu mesti beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kerana hanya sahaja orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat, orang ini mengimani adanya syurga, adanya neraka. Orang ini mengimani adanya pahala, adanya dosa, dan adanya hari pembalasan dan pertimbangan. Maka orang ini akan sentiasa berpusu-pusu mengerjakan kebaikan. Sebab itu orang ini akan datang ke rumah Allah. Dia beriman dengan Allah, hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Maka insan ini akan penuhi rumah-rumah Allah, dan Allah pilih mereka untuk memakmurkan rumah Allah. Ketiga, wa aqamas salah, orang yang mendirikan solat. Bukan orang yang solat, orang yang mendirikan solat. Bila kita sebut saja orang yang mendirikan solat, orang ini merupakan orang yang jaga waktu solat, punch time. Tuan-tuan tengok, dia kalau punch card, kalau pergi kerja tu on time. Orang yang jaga waktu solat ni, tuan-tuan, kalau kita lihat, dia dalam hidup dia sangat penting dengan masa. Orang yang berpegang dengan janji adalah orang yang berpegang dengan waktu solat. Orang yang tepati waktu solat, orang ini merupakan orang yang berpegang dengan janji. Kalau dia kata pukul 8, pukul 8 lah. Sebab dia biasa menepati masa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita ada yang kaki geng yang pencen ni, tuan-tuan, dia biasa tak kelam kabut, tak ada masalah apa. Kalau pergi musafir, tak nak buat rukhsah, tak nak solat jamak, tak nak himpun zuhur dengan asar, tak nak. Apa yang mereka nak? Dia nak berhenti di masjid-masjid. Sampai waktu zuhur dia berhenti. Aku tak mau jamak hari ni. Aku nak berhenti di zuhur, berhenti di masjid. Aku nak tunaikan solat berjemaah. Dia nampak ganjaran 27 kali ganda. Sampai waktu asar nanti, berhenti lagi sembahyang asar, berjemaah di masjid. Habis jalan naik kereta, tengok ada kedai cendol, perkena cendol dengan pulut riang tu. Orang ini penuh dengan ketenangan. Ada di kalangan kita jam tangan mahal, tuan-tuan. Jam tangan mahal, pakai jam jenama Hublot. Jam saja sampai 1.8 juta. Jam saja sampai 2 juta. Tuan-tuan, cari waktu solat tak jumpa. Yang dia jumpa waktu dinner, yang dia jumpa waktu lunch, waktu breakfast. Pukul 8 terpacak berdiri di meja makan, tunggu makan, tuan-tuan. Bini terketar-ketar bawa makan, hidang makanan. Sebab apa? Abang biasa makan pukul 8. Pukul 8 tepat, ayang mesti kena hidang makanan. Ada tak perangai jenis ni? Biasa geng poli bencin. Poli bencin, tuan-tuan. Biasa geng poli dia on time. Kawan dah pencin, dah tak ada sibuk apa, kan? Jadi dia akan bawa habit dia sampai dia mati. Jadi orang yang jaga solat, mendirikan solat, wa ataz zakah,
Yang keempat, orang yang mengeluarkan zakat. Ustaz, kenapa orang yang mengeluarkan zakat, Ustaz? Why? Apa kena mengena zakat dengan rumah Allah? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita sebut zakat, Allah sebut zakat kerana orang yang membayar zakat, mereka ini merupakan mereka yang suka hubungan sosial. Orang yang membayar zakat, orang yang ada keprihatinan. Keprihatinan mereka tinggi. Orang yang ambil kira, ambil berat dengan jiran, orang yang ambil berat dengan masyarakat, maka mereka membayar zakat. Orang yang suka hubungan sosial, suka bertemu di ramai-ramai, keramaian dia suka. Ada orang, tuan-tuan, dia jaga waktu solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak pernah tak solat. Hari-hari solat, tapi sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah. Sebab apa? Dia tak ada keyakinan nak bersemuka dengan orang-orang. Dengan orang lain ni tak ada keyakinan nak bersemuka. Contoh pejam mata, ingat balik, ada tak macam ni? Ada. Memang ada. Kita nampak muka dia seminggu sekali lah, Jumaat dia main. Tapi waktu solat dia tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilih orang yang mengeluarkan zakat untuk memakmurkan rumah Allah. Tuan-tuan, yang terakhir, yang kelima, orang yang dipilih untuk memakmurkan rumah Allah adalah walam yakhsha illallah. Orang yang tidak tahu, tidak takut, melainkan hanya takut kepada Allah. Ustaz, tak takut hanya melainkan kepada Allah, Ustaz. Ada satu orang haji, dah 2 bulan tak nampak di masjid, 2 bulan tak main surau. Hari Sabtu kita jumpa dia dalam pekan hari. Kita tanya, Haji, lama tak nampak main masjid, lama tak nampak di surau, 2 bulan dah tak nampak ni, takat PKP tak nampak lagi. Dia kata, Ustaz, saya bimbang, Ustaz. Saya bimbang. Di kalangan kita ada yang tak pakai face mask. Saya takut Covid, nanti Covid, Ustaz. Takut orang kata pada dia. Takut dengan mulut orang. Takut dengan cercaan orang. Dan ada di kalangan juga yang mana tidak datang ke rumah Allah kerana takut dengan bini. Anak duk teriak dalam buai, duk teriak dalam buayan, kan? Bini kata, "Bang, tangguk sah bang. Tangguk sah." Orang duk azan di masjid, dia duk tangguk anak dia. Cerik. Bini duk sibuk masak di dapur. Terketa-keta takut dengan arahan bini. Jadi orang yang takut selain daripada Allah, orang ini tidak akan menjadi tetamu Allah. Hanya saja orang yang menjadi tetamu Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang ini merupakan orang yang hanya takut kepada Allah. Tak takut kepada makhluk, mana-mana makhluk. Dia tak takut hilang jawatan. Kerana dia datang surau, dia tak takut dia hilang jawatan. Dia tak takut orang hina dia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi Allah sebut bagi mereka yang mempunyai 5 ciri-ciri ini, Allah kata fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka adalah diharapkan golongan ini, mereka ini dari golongan yang mendapat petunjuk. Dapat petunjuk kan? Tak dapat macam mana lagi? Mai sampai rumah Allah. Sebab itulah golongan ini golongan yang mendapat petunjuk. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hidup kita ni tuan-tuan, apa yang kita nak kena ambil berat adalah tentang hukuman Allah kepada kita. Satu orang mukmin, dia rasa dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia tidak dapat tunaikan solat sunat tahajud. Satu orang mukmin, dia rasa dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana hari itu dia tak dapat membaca Al-Quran. Satu orang mukmin, dia rasa Allah sedang menghukum dia bila mana dia tidak dapat duduk di dalam majlis ilmu. Walaupun dia nak duduk dalam majlis ilmu, tapi hari itu Allah sibukkan dia sampai dia tak sempat duduk majlis ilmu. Allah sibukkan dia sampai tak sempat solat sunat duha. Dia rasa hari ini Allah hukum aku. Itu orang mukmin tuan-tuan.
Tapi kalau ahli dunia, dia rasa duit 3,000 dia kena tipu dengan skema, itu merupakan ujian hukuman Allah dalam hidup dia. Motor wai suku kesayangan dia hilang, dia rasa itu ujian Allah, hukuman Allah dalam hidup dia. Itu ahli dunia. Hilang dunia, dia sedih sepanjang hari. Tapi ahli akhirat, mukmin, apabila Allah Subhanahu wa taala menarik kemanisan dalam beribadah, maka dia merasakan inilah hukuman Allah ke atas diri dia. Biasa bangkit tahajud pukul 3 pagi, tiba-tiba hari itu Allah kejutkan dia bangkit tahajud pukul 5.30 pagi. Dia rasa, ya Allah. Biasa dapat muraqabatullah, berhubungan dengan Allah 3 jam, tiba-tiba hari itu dapat setengah jam, 30 minit. Dia rasa, ya Allah. Tuan-tuan, ni jiwa mukmin. Ini mukmin yang akan masuk syurga. Tanya, adakah aku, adakah kita? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jom kita tengok kitab kita. Saya tak buka kitab. Nanti ambil kitab, ada orang hamba Allah dah wakaf dah, tuan ambil kitab tengok. Ambil baca. Bagi kitab. Kita doa supaya pewakaf ini Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala, dan Allah Ta'ala rahmati kehidupannya, Allah berkati usia dan rezekinya. Tuan-tuan, pewakaf di kalangan kita, orang di kalangan kita. Tuan-tuan, ambil kitab bagi. Kitab penawar bagi hati bawah. Tu warna coklat tu. Kitab orang dah bagi free. Buka, pegang, tengok ya. Dapat pahala tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan tengok, tuan baca, dapat pahala. Tuan-tuan dapat pahala, pewakaf pun dapat pahala. Bagi kitab tu. Baca 3-4 baris pun tak apalah. Kitab bahasa Melayu, baca boleh faham sendiri. Kalau tak bawa spek, kali-kali ni lah buat gaya apa jadi ya. No. Baik. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita tengok kitab kita, sambung pada muka surat yang keempat. Sambung muka surat yang keempat, pada menyatakan tentang mata. Saya ingat muka surat keempat kita berhenti hari itu pada pastikan pada memelihara matamu tu. Muka surat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Tuan sebut amin. Bila saya baca qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin, tuan sebut amin. Boleh? Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Baik. Pada menyatakan bab mata, fasal anggota yang telah kita bicarakan, yang telah kita bahaskan pada 4 bulan yang lalu adalah mata, muka surat yang keempat. Dan pada malam ini kita akan sambung tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sedikit flashback yang saya nak maklumkan, kita murajaah sikit. Mata yang Allah kurniakan kepada kita ni ada 2 faedah. Yang pertama faedah dunia, dan yang kedua adalah faedah akhirat. Faedah dunia dan faedah akhirat yang kita telah bahaskan. Jadi pada malam ini kita akan membahaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah An-Nur ayat 30. Baik. Pastikanlah pada memelihara matamu. Pertama, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un.
Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman itu, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Maksudnya, menyekat daripada pandangan memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya, pengetahuan Allah tentang apa yang mereka kerjakan. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam ayat ini ada terkandung 3 unsur. 3 unsur. Kita tengok dulu. Ayat tersebut mengandungi 3 perkara. Pertama, mengajar kelakuan yang baik, iaitu adab. Kedua, memberitahu. Ketiga, menakut-nakutkan. Mengajar adab. Adapun pada mengajar adab ialah firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maksudnya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dan dengan kalimah ini Allah Ta'ala menyuruh hamba Allah Ta'ala melakukan kelakuan yang baik, iaitu memeliharakan matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan disiksa. Baik, sampai situ. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita bercakap tentang mata, kurniaan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang besar nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Besar tak besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita malam ni sampai rumah Allah. Besar tak besar nikmat kita dapat tahu siang ke malam. Kita dapat tahu jam sekarang pukul berapa. Jadi terlalu besar nikmat Allah. Kita dapat menyaksikan keagungan Allah, kekuasaan Allah dengan nikmat mata. Kita lihat matahari, kita lihat bintang, lihat bulan, tengok awan bergantung tidak bertali, gunung dipasak tidak berpaku, lautan dihampar, tuan-tuan. Hebat ciptaan Allah. Terlalu agung ciptaan Allah. Hinggakan Fir'aun mengaku Tuhan, tapi dia tidak mengaku dia yang mencipta langit dan bumi. Dia tidak mengaku dia mencipta matahari. Namrud, orang ini tuan-tuan, mereka ini merasakan diri mereka hebat. Bahkan Haman, mereka ini juga merasakan mereka yang hebat. Qarun, harta Qarun yang sangat banyak tuan-tuan, tapi mereka tidak mengaku mereka mencipta alam ini. Maka ciptaan Allah sangat agung dan hebat, kita dapat saksikan dengan mata kita. Maka ini nikmat yang paling besar dalam hidup kita selepas Allah kurniakan kepada kita iman, akal dan mata yang ketiga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita tengok ada orang pakai spek mata, ada orang tak pakai spek mata. Orang tak pakai spek mata, dia boleh nampak pengorbanan bini dia. Betul tak? Orang yang tak pakai spek mata, dia boleh nampak pengorbanan bini dia. Orang yang pakai spek mata tak boleh nampak pengorbanan bini dia. Dia tak boleh nampak kasih sayang isteri dia. Dia tak boleh nampak kasih sayang anak dia. Kerana apa? Kerana mata itu bukan di pandangan zahir semata-mata, akan tetapi mata itu duduk di sini.
penghayatan kita dalam menilai nikmat yang dikurniakan oleh Allah Jalla wa'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi dalam ayat ini Allah berikan teguran kepada orang lelaki. Allah berikan kepada kita, Allah maklumkan kepada kita tentang adab. Allah nak kita jaga adab. Adab is number one. Kita ajarkan kepada anak kita, bang, ngaji tak pandai tak apa bang, tapi adab kena ada. Sebab tu kata ulama, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Betul tak? Kalau mai duk bersending depan tok guru, duk bersending depan ustaz, sampai bila nak boleh ilmu? Kita ajar anak kita cakap elok-elok dengan cikgu. Kita hantar anak kita sekolah lambat, lewat, kita cakap, sat lagi sampai pertama sekali, minta maaf dengan cikgu. Minta maaf cikgu. Kita ajar skrip kepada anak kita, minta maaf cikgu, saya sampai lambat, ayah saya ada urusan hari ini, sekian. Adab. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adab supaya kita menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Ini adab, tuan. Sebab apa? Sebab apa Allah tak bagi kita lihat benda-benda yang haram, perkara-perkara yang haram ini? Ketahuilah, dengan kita melihat perkara yang haram ini, pertama, Al-Quran tak boleh dekat dengan kita. Cahaya Allah tak boleh hampir dengan kita. Hafal Quran tak boleh nak ingat. 2 baris pun tak boleh nak ingat. Sebab al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdi liman asin. La yuhda liman asin. Ilmu itu cahaya Allah tidak akan datang kepada orang maksiat. Yang kedua, kenapa kita kena jaga pandangan kita? Kita nak jaga kekhusyukan, kemanisan kita dalam beribadah. Solat kita nak jaga. Di kalangan kita semayang isyak sampai 5 rakaat, 6 rakaat, lupa rakaat. Patah. Ketiga, kita nak jaga nur wajah kita. Wajah kita ni nak jaga cahaya iman tu. Cahaya iman bila kita tengok tuan-tuan ahli Quran, tengok muka-muka anak-anak tahfiz, kita rasa, ya Allah, seronoknya tengok muka anak-anak tahfiz juga. Wajah orang yang beriman. Kita boleh lihat wajah satu orang tok guru, dia boleh lihat muka anak murid dia, ahli maksiat ke ahli ibadah. Allah kurniakan karamah kepada tok guru. Sebab tu kita kena jaga. Jaga pandangan kita. Ada umur 40 tahun, 50 tahun duk layan porno lagi. Depan kita jalan tunduh, tapi duk tengok cerita-cerita tak elok. Allah tarik, hilang wajah, nur hilang di wajah. Hati dalam keadaan resah dan gelisah. Jaga-jaga. Sebab tu tanda ahli maksiat hanya diri kita saja yang tahu. Ustaz, macam mana kita nak cari ahli maksiat? Macam mana kita nak tahu kita ni ahli maksiat? Ketahuilah, ahli maksiat bila dia pandang, dia akan cari pandangan yang haram. Itu dia ahli maksiat. Kita tahu. Diri kita saja yang tahu. Kalau kita buka mata, kita berjalan, kita tengok, kita cari apa? Kalau kita cari kekuasaan Allah, maka itu orang yang beriman. Kalau kita cari pandangan yang diharamkan oleh Allah, itu ahli maksiat. Diri kita tahu, tak payah ijtihad. Mata kita, jelingan kita, renungan kita, perhatian kita, tumpuan kita ke arah mana? Kalau ke arah maksiat, ketahuilah ini merupakan ahli maksiat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kita kena jaga hati kita. Sebab apa? Kita ceritakan bahawasanya hati ini, tuan-tuan, bila hati kita kotor, maka ibadah kita akan jadi jauh-jauh, akan makin tidak rasa kemanisan dalam beribadah. Pandangan kita mulalah kepada pandangan syahwat. Tengok, mata dia kira cari dunia lah. Dia cari kereta lawa-lawa, dia cari perempuan lawa-lawa, dia tengok, memang dunia lah. Pandangan yang penuh dengan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat.
Diperhiaskan kepada manusia itu perkara yang syahwat suka. Perkara yang syahwat suka ni benda yang diharamkan Allah, kan? Baca Quran tengok, boleh baca tak pukul 12 malam? Ji, boleh baca tak Ji pukul 12 malam Ji? Quran. Tobat tak boleh lah. WhatsApp sampai pukul 2 pagi boleh baca. Ni bercahaya muka-muka. Duk scroll WhatsApp, Facebook, layan Instagram, TikTok lagi dia duk layan Allah. Betul. Sebab apa? Syahwat kita tak suka Quran. Syahwat kita suka perkara yang menghiburkan. Kalau sembang bab bola sepak, sembang sampai pukul 3 pagi, tak ada masalah. Sembang bab ngaji tengok malam ni, balik lagi nak sembang dengan anak 10 minit, tak boleh. Bab ilmu nak sembang tak boleh. Bab Quran memang tak. Saya lah tu, tuan-tuan tak. Ustaz ni awak keras sangat ni, kalau aku tak keras pun tidur. Tuan jangan marah. Jadi nak cerita kata apa? Saya nak cerita kata ahli maksiat ni, dia tahu diri dia ahli maksiat ataupun tidak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi mata, kalau mata dah maksiat, dia akan cari yang haram. Dia mula duk cari yang haram, ambil rasuah. Yang halal ada. Jalan halal ada. Dia tahu gaji dia masuk sebulan masuk 2,500. Dia duk nampak bila keluar lagi, dia duk nampak duk target lori. Duk target lori, duk target nak tahan siapa, dia duk cari kiri kanan siapa tak pakai tali pinggang. Dia mula duk cari yang haram. Sebab apa? Yang halal tak kenyang. Tuan-tuan ketahuilah, yang halal banyak pun tak kenyang kalau ahli maksiat. Yang haram RM10 pun rasa kenyang. Betul tak? Rokok sebatang pun puas hati dah. Baik. Jadi antara perkara yang kita kena memberikan tumpuan, Allah tegur kita supaya kita menjaga pandangan kita. Orang lelaki ni, dia suka, kita tertarik dengan apa, tuan? Tuan tengok perempuan rasa tertarik tak? Ustaz, aku tu lebay pun jatuh sorban. Haji 60 pun kalau orang nak kahwin pun mau. Tak normal kalau kata tak tertarik. Mana ada orang lelaki kata, saya tak selera lah Ustaz, bini dia baru mati bini dia. Kata haji kahwin lah ya. Dah, dia kata kita nak tumpu ibadah. Dia kata tumpu ibadah sudahlah, umur 60 dah. Lepas 3 bulan hantar kad kahwin kat kita. Ustaz, kad kahwin. Tengok Fitrah dia suka perempuan. Masa mula tu dia tak mau lah, tak ada selera. Tapi bila syahwat dah mai, dia mula cari. Sebab tu nafsu ni dia pasang surut. Waktu dia surut, semayang di surau tiap-tiap hari belakang Tok Imam. Tapi kalau nafsu tengah duk bergelojak, cari di masjid, tak ada, tak jumpa, hilang daripada radar. Baik, tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi adab nombor 1 dalam setiap apa yang kita nak mengaji, apa yang kita nak buat, adab. Dan dengan kalimah ini Allah Ta'ala menyuruh hambanya melakukan kelakuan yang baik, iaitu memeliharakan matanya daripada melihat yang haram. Allah suruh kita jaga pandangan kita daripada melihat yang haram. Tengok azan dah. Masuklah waktu 1 minit ni. Tengok TV, tuan-tuan tengok TV, iklan-iklan dia bukan bubuh lelaki tua umur 50-60 tahun. Dia bubuh gambar perempuan tu. Gambar perempuan hak lawa-lawa. Supaya kita ni tertarik. Tok Haji, Tok Lebay tak kira. Kalau layan WWF pukul 10 malam, iklan sunset tak sunset, aku layan sama. Nak pula WWF pula hak yang Wrestling Mania dengan apa tu? Stephanie bini Triple H tu. Apa tengok jatuh tu lepas apa semua habis. Sebab apa? Benda haram. Syahwat suka. Baik, lagi kita sambung 10 minit boleh? Boleh. Baik. Ya Ramadan. Kopi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Yang tiada halal dikerjakan dengannya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk kita ni menjaga kemaluan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bagaimana cara untuk kita menjaga kemaluan kita, tuan-tuan? Dengan kita memalingkan pandangan kita. Yaghuddu min absarihim, dengan kita menyekat pandangan kita. Bila pintu tutup, dalam selamat. Sekat pandangan tu. Tuan-tuan, rumah kita ada tingkap, tingkap sentiasa tutup, dalam tak berabuk. Barang perabot tak berabuk, TV tak berabuk. Kurang. Ular tak boleh masuk. Jadi setiap lopong-lopong bila kita tutup, itulah yang akan memelihara hati kita. Sekat pandangan, tuan-tuan, bukan senang nak sekat pandangan. Bukan senang. Tambah kita hari ni dengan duduk di kawasan ini. Kalau kita duduk di kawasan yang kawasan kampung lain cerita. Duduk di bandar, tak mau tengok pun terpaksa tengok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita mata. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Tuan-tuan, bila nampak maksiat rasa macam mana? Rezeki aku kan? Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kalau rasa rezeki aku, jaga-jaga. Ustaz kata dah, sekali tak apa. Sekali tak apa, tapi jangan sampai tilik kepala. Kalau sampai dia usah macam tu, tengok tak lepas, jam. Jadi kita nak kena jaga pandangan kita, tuan-tuan. Pandangan kita nak kena jaga, nak kena sekat pandangan kita supaya apa? Bila kita jaga pandangan kita, kemaluan kita akan terjaga. Kaitan yang sangat rapat. Sebab tu kita balik ajarkan kepada anak-anak kita. Bang, jaga pandangan abang. Tambah anak-anak muda remaja kita. Kita tak tahu dia dalam bilik dia buat apa pun kita tak tahu. Handphone kita beli umur 5, darjah 5, kita dah belilah bagi. Darjah 6 bagi, tambah pula baru ni PDPR, belajar di rumah. Ayah beli tablet, internet di rumah 24 hours. Nak kontrol macam mana tu? Jadi kita nak kena ajar kepada anak kita, jaga pandangan, tundukkan pandangan. Nak anak jadi tahfiz, nak anak hafal 30 juzuk, tapi pandangan anak tak pernah ajar. Jamu TV dengan anak 24 jam. Pagi, petang, siang, malam TV. Jaga anak, jamu TV memang senang. Tapi kalau jaga anak, nak jamu zikir, nak jamu Al-Quran, cabaran sangat besar. Sangat besar. Tuan-tuan tanya mak ayah yang mana anak dia mampu hafal 30 juzuk. Bagaimanakah pengorbanan mereka? Di Terengganu ada satu orang makcik, tak silap saya dia cikgu, anak dia 8 orang hafiz. Dia kata apa? Tiap-tiap bulan kami membelanjakan RM3,000 untuk menjaga pemakanan. Pemakanan anak itu RM3,000. Pemakanan dan pembelajaran anak-anak setiap bulan RM3,000. Baru dapat anak 8 orang hafiz. Ayah dengan ibu nak bangga apa selain daripada anak dia hafiz? Kalau anak dia 30 juzuk, dia canang yang tu lah satu kampung hafiz. Anak dia lah tu imam. Sebab apa? Itu kebanggaan seorang ayah. Syafaat, anak boleh bagi syafaat kepada dia. Jadi bermula dengan Al-Quran. Pandangan lebih utama kena jaga. Telinga pun sama juga. Ni semua pintu-pintu nak menghalang daripada kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena jaga pandangan. Jadi maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Wajib atas kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah kata tunduk pandangan. Bukan ustaz kata.
Tuan-tuan, bukan saya kata, bukan Rasulullah kata, Allah ajarkan kepada kita solution yang terbaik. Rabbul Jalil, pencipta kita. Kita sakit pergi jumpa doktor, kereta kita rosak pergi jumpa pemain. Tuan-tuan, mesin rosak panggil engineer. Tuhan cipta kita, dia bagi solution kepada kita. Macam mana nak dekatkan diri kepada Allah? Dengan kita menjaga pandangan kita. Macam mana kita nak jaga kemaluan kita? Dengan kita menjaga pandangan kita. Allah ajarkan kepada orang-orang lelaki, tuan-tuan. Ada juga dalam Quran ayat yang sama juga, lebih kurang menceritakan supaya kita menjaga pandangan, khusus untuk orang perempuan. Jadi, para hadirin sekalian, dan jika tiada apa? Tiada menurut akan perintah Allah itu, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan disiksa. Kalau hang tak boleh ikut apa yang Allah suruh, kalau kena siksa dengan Allah, jangan kata apa. Betul tak? Kita suruh anak kita balik pukul 7. Tiba-tiba dia balik pukul 8. Kalau kena rotan tengah belakang, birat tengah belakang, jangan marah ayah. Tu kita ajar anak kita. Allah kalau hukum kita, humban dalam neraka, tuan-tuan. Allahu akbar. Wal iyad billah. Azab neraka. Maka pada malam ini, pengajaran kita daripada ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi, menceritakan kepada kita adab kita menjaga mata. Kita cerita tentang adab lah. Lepas ni kita akan pergi kepada ayat yang sama, akan mencerita kepada kita tentang memberitahu dan menakut-nakutkan. Sebagai kesimpulan pada malam ini, sebagai kesimpulan, tuan-tuan, ada lima jenis orang yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah yang kita mula pada mukadimah tadi, yang dipilih untuk memakmurkan rumah Allah. Yang pertama, mereka itu adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga, mereka itu wa aqamas salah, orang yang mendirikan solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak on time. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima adalah orang yang tidak takut selain daripada Allah. Baik. Dan juga saya nak tinggal, tuan-tuan, dengan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu katanya, Sayyidina Umar kata apa? Dia kata, satu hari Sayyidina Umar dia berkata, aku tidak peduli keadaan aku esok macam mana. Sayyidina Umar kata, aku tak peduli keadaan aku esok macam mana. Keadaan aku disenangi, keadaan aku senang ataupun tidak senang, aku tak peduli. Esok aku senang ke aku susah, esok aku tak peduli. Kenapa? Kerana aku tidak tahu sama ada kebaikan itu pada perkara yang ku senangi ataupun pada perkara yang tidak aku senangi. Tuan-tuan, ayat ini, kata-kata Sayyidina Umar ini, tuan-tuan, nak mengajarkan kepada kita apa? Hidup kita Allah Ta'ala dah tentu dah esok. Jangan duk puluh lebih, duk risau lebih, takut tak ada makan, takut kena timpa musibah, takut rugi, niaga takut rugi, takut itu, takut ini. Sekalipun rugi, kalaulah itu asbab kebaikan, maka itu lebih baik bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah, daripada Allah bagi kita untung dunia, tapi sebenarnya itu Allah Ta'ala nak sesatkan kita dalam hidup kita. Maka itu musibah. Sebab tu Sayyidina Umar kata, aku tak kisah esok aku senang ke, aku susah ke, aku tak kisah langsung. Kenapa? Sebab aku tidak mengetahui sama ada kebaikan itu pada perkara yang aku senang. Kita hari ni sibuk nak tinggal kerja tu, takut nak tinggal kerja. Orang duk azan takut nak tinggal kerja. Kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, Ibnu Athaillah kata apa? La tataqarrab furughal aghyar, la tataraqab furughal aghyar. Jangan kamu menunggu hingga selesai semua gangguan.
Jangan tunggu sehingga selesai gangguan. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan tunggu nak selesai dulu, gangguan-gangguan dulu baru nak sembahyang. Kerana kata Ibn Athaillah, dia kata apa? Sebab yang demikian itu akan menghalangimu daripada muraqabatillah. Muraqabatullah, hubungan kamu dengan Allah akan terjejas. Kenapa? Kamu cuba untuk nak selesaikan gangguan-gangguan itu. Nak tinggal mesin, sayang. Nak tinggal anak, sayang. Gangguan-gangguan inilah yang menyebabkan kita ni jarak dengan Allah Ta'ala. Kata Ibn Athaillah, kita kena ingat, fi ma huwa muqimuka fi, padahal yang menempatkan keadaan kamu ketika itu adalah Allah. Yang bagi nikmat kita pada masa itu Allah. Allah yang bagi kita tengah duduk berniaga tu, Allah panggil, kita tak dengar seruan Allah. Tak dengar, tak ikut. Sedangkan yang duk bagi kita berniaga tu Allah tu. Tapi tak nampak Allah duk bagi. Yang kita nampak apa dia? Usaha kita. Duk nampak promosi kita. Duk nampak kita punya projek kita. Modal kita yang tinggi. Itu kita nampak supaya apa? Supaya kita ni beruntung. Kita dapat keuntungan yang banyak. Tetapi awak lupa keberadaan awak itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menunggu hingga selesai gangguan-gangguan itu menyebabkan terjejas hubungan kita, muraqabatullah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai khatimah pada malam ini, itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ini. Jadi apa yang saya sampaikan, tuan-tuan, tolonglah ajarkan kepada anak-anak kita sedikit sebanyak, tak banyak pun sikit, cakap tentang agama. Satu orang anak, dia akan hormat ayah bila ayah cakap tentang agama. Ayah boleh ajar, bang, ustaz kata macam ni. Walaupun kita kata ustaz kata, tetapi di situ menandakan kasih sayang dan keprihatinan seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada isteri. Sampaikan ilmu, walaupun balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tuan-tuan. Jadi saya kira mungkin sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Ingat, jaga mata kita elok-elok supaya mata ini tidak menjadi saksi dan mendakwa kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami yang dengari segala ilmu dan kebaikan pada malam ini, ya Allah, dapat kami amalkan, dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang kami sayang, ya Allah, dapat kami amalkan dalam kehidupan kami seharian, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.